Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada muslimin hadirin semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ni kita meneruskan tadabbur kita. Kita masuk surah yang ke-104. Bagi mungkin yang baru hadir ke, kita dah bincang juz amma ni daripada surah last. Jadi kita daripada belakang kita ke depan kita daripada surah An-Nas sampailah hari ni kita dah masuk surah Al-Humazah, surah yang ke-104. Dan surah ni mengandungi sebanyak berapa ayat? 9 ayat yang pendek. Dan dia ni termasuk surah disebut surah Al-Mufassal. Yang Al-Qisas, surah Mufassal, surah yang terpendek dalam surah Mufassal. Surah Mufassal ni surah-surah yang pendek-pendek dalam Quran. Iaitu mula daripada surah Qaf, surah nombor 50 sampai surah An-Nas. Ni nama dia surah Al-Mufassal. Sekejap, kita cerita pasal surah dulu pembahagian surah dalam Quran ni. Jadi surah Aqsam, pembahagian surah. Dalam Quran ada pembahagian surah. Surah dalam Quran ada pembahagian surah. Pertama, As-sab'u At-Tiwal. Tujuh surah yang panjang. Ni pembahagian nombor 1. 7 surah yang panjang. Jadi ada pendapat surah Baqarah tu. Surah Baqarah surah 1 kan? Surah 2 Al-Baqarah. Apa lagi? Ali Imran. Lagi? An-Nisa. Di bawah 3 dah. Lagi? Al-Maidah. Lagi? 4. Al-An'am. Lagi? Al-A'raf. Apa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7. Ini 2 sekali. Al-Anfal. Ataupun ada pendapat Al-Anfal bukan pendek Al-Anfal. Dan ada yang kata At-Taubah. Jadi kita gabung Al-Anfal. Al-Anfal. Dan At-Taubah. Ini nama dia As-Sab'u Tiwal, 7 surah panjang.
Kemudian yang kedua surah apa ni? Sekejap. Al-Mathani ya, Al-Mathani. Kedua disebut Al-Mathani. Al-Mathani ni maknanya yang dia banyak ulang-ulang. Ni contoh-contoh dia surah Ar-Rahman. Lagi kejap Sebelum yang ni dia ada satu lagi. Istilah. Yang kedua Al-Mi'in. 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 Al-Mi'in Mi'in ni surah yang 100 ayat. 100 ayat. Dalam lingkungan ni lah. Ni surah-surah lepas surah ni. Kita tak klasifikasikan lah sangatlah surah tu. Ni surah yang mengenai 100 ayat. Panjang-panjang. Mungkin daripada surah 10 tu ke atas. Boleh check lah surah-surah yang ada 100 ayat, 90, 100, 1 lebih ke kan. Itu dia sebut Al-Mi'in. Al-Kahfi berapa ayat? 110 termasuk ni lah. Kemudian baru yang ketiga baru surah Al-Mathani tu. Al-Mathani. Al-Mathani ni yang maksudnya apa? Banyak pengulangan. Pengulangan ayat lah. Yang ni kurang 100. Tapi panjang juga. Contoh surah Yasin. Kan? Surah Yasin berapa ayat? 83 ayat kan? Ini contoh Al-Kahfi ya. Yang ni contoh apa? Yasin lah kita kata, surah Yasin. Surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, tu semua. Ataupun Al-Rahman. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah termasuk yang ni, yang keempat. Sila. Okey, ni dah 3 yang keempat baru yang kita nak bincang ni, yang keempat. Kita buat ke mana yang keempat macam ni lah, yang keempat yang keempat. Pusing balik muat dah ni. Yang keempat. Apa yang keempat? Lencongan ada lencongan sikit. Okey, yang keempat apa? Dalam buku jangan buat lencongan, buku muat lah. Yang keempat ni baru yang kita panggil apa? Al-Mufassal. Ni. Al-Mufassal. Ni surah-surah Mufassal. Apa dia surah Mufassal ni? Pendek-pendek tapi terperinci. Ringkas, padat. Contohnya, jadi Al-Mufassal ni ada 3 bahagian. 3 bahagian lagi. Al-Mufassal At-Tiwal. Apa ni? Mufassal Tiwal maknanya apa? Ni Tiwal ni macam ni je. Silap sambung ni. Al-Mufassal At-Tiwal maknanya apa? Tiwal ni apa? Tul apa? Panjang. Mufassal yang panjang-panjang. Daripada surah berapa? Surah kita kata surah, ada yang pendapat surah
50 kita ambil daripada surah ni. Surah 46 sampailah surah 77. Surah mana? Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Sampailah surah Al-Mursalat. Al-Mursalat kan? Itu 77. Ni dah masuk bahagian yang keempat. Mufassal at-Tiwal. Ayat dia pendek-pendek tapi kalau nak tafsirkan ayat tu kadang-kadang lagi berjela daripada surah-surah yang panjang-panjang tu. Nak baca kan? Kita nak terjemah, sebenarnya kalau kita belajar terjemahan, pengalaman saya lah dengan pelajar-pelajar ni. Kita nak belajar terjemah Quran, surah paling senang surah apa? Saya rasa. Surah Baqarah. Sebab tu mula terjemah dengan surah Baqarah. Surah Baqarah ayat dia panjang-panjang kan? Tapi paling senang nak terjemah direct je. Senang faham lah. Sebab dia banyak ayat dia muhkam je. Senang faham. Tapi kalau surah ni, surah An-Naba, surah apa kan? Kita terjemah pendek je, tak faham lagi tu. Kena rincikan lagi. Apa benda masuk ayat ni? Itu surah mana? Surah-surah ni. Ni nama dia mufassal. Fasal tu. Dia perinci ayat dia ringkas. Tapi deep makna dia. Surah apa? Inilah. Surah Juz Amma ni. Ni surah 46 sampai 77. Okey, kemudian Al-Mufassal kita kata apa ni? Yang pertengahan. Apa yang pertengahan? Apa dia? Mutawassit yang lain? Tiwal. Apa dia? Siapa tahu? Tengah-tengah apa? Wusta pun boleh. Wusta lah. Dia kata. Wusta ni apa? Pertengah. Jadi pertengahan ni dia surah 78 sampailah surah tu. Daripada An-Naba sampai surah sebelum surah lazim. Kalau orang biasa dibaca kalau orang tu dia biasa kita ni majlis khatam Quran, dia ambil dari surah mana? Ad-Duha. Sebelum Ad-Duha surah apa? Al-Lail. Al-Lail kan surah 92 lah kita kata. Ini yang pertengahan. Surah Ad-Duha daripada surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Ni yang kedua. Mufassal yang pertengahan. Dia tak panjang sangat, tak pendek sangat. Okey. Dan yang terakhir, yang ketiga, surah Mufassal yang Al-Qisar. Qisar ni apa? Pendek. Yang pendek, Qisar. Pendek ni daripada surah apa? Ad-Duha sampailah surah An-Nas sampai 114. Nampak Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi yang kita akhirnya daripada banyak-banyak tadi tu, yang kita buat majlis khatam Quran, surah mana? Yang paling pendek yang ni 93. Sampai tu. Ni surah Mufassal yang pendek sekali, yang pendek. Sebab itulah orang kata yang lazim kalau anak-anak kecil ni lah, orang kata benda yang common sebagai orang Islam. Sepatutnya korang-korang tahu surah apa? Hafal. Common lah, biasa. Ni kalau tak tahu orang kata tak wajar lah. Surah apa? Ad-Duha sampai An-Nas lah. Itu last lah tu, tak ada pilihan dah. Yang wajib surah apa? Yang wajib surah Al-Fatihah. Itu wajib. Yang pengetahuan sepatutnya pengetahuan ni semua tahu, umum. Surah Ad-Duha sampai surah An-Nas lah. Korang-korang hafal tu cukup lah. Cucu semua dah tahu. Surah Ad-Duha An-Nas. Alhamdulillah dah boleh syukur lah juga. Tapi kalau Ad-Duha An-Nas pun tak tahu, ini kena istighfar banyak-banyak. Kena banyak istighfar. Balik ni opah cek cucu opah tebuk cucu-cucu. Baca Ad-Duha. Cucu tegur apa? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau macam tu cantik. Jadi itulah yang kita faham ni jenis pembahagian surah. Jadi sekarang ni kita ni yang mana? Ni yang mana? Pembahagian yang mana?
Ni Al-Qisar yang paling pendek masih lagi ni. Kita baru sampai surah 104. Nanti kita akan sampai 93. Jadi ingatlah ni pembahagian surah. Ada berapa pembahagian surah dalam Quran? 4. Yang pertama As-Sab'ut Tiwal, 7 surah panjang, Al-Baqarah ni semua sampai At-Taubah ni lah. Yang kedua Al-Mi'in. Ni eja dia Al-Mi'in, memang macam ni ya. Tapi baca dia Al-Mi'in. Mi'in ni 100, mi'ah 100. Surah-surah yang dia punya ayat dalam lingkungan 100 ayat. Yang ni lebih 100, betul tak? Ni lebih 100, Al-Baqarah 286. Ali Imran 200, kan? Surah ni An-Nisa berapa? 178 ayat, kan? Semua banyak-banyak. Manakala yang ni yang lebih kurang lingkungannya 100 ayat, lebih sikit atau kurang sikit. 90 ataupun 110 ke 120 ke. Manakala yang ni surah yang lebih kurang daripada ni. Ni 100 kurang-kurang, yang ni mungkin 70 80 ayat macam surah Yasin ni. Dan yang lebih lagi surah Al-Mufassal. Okey, jadi yang pertama nama dia As-Sab'ut Tiwal. Yang kedua Al-Mi'in. Yang ketiga Al-Masani. Yang keempat Al-Mufassal. Al-Mufassal bagikan berapa? 3. Al-Mufassal Al-Tiwal. Al-Mufassal pertengahan. Ni yang paling panjang, yang pertengahan. Al-Mufassal Al-Qisar, yang paling pendek. Okey. Dah tulis dah semua? Dapat maklumat? Mungkin cucu hafal yang tu. Tapi sekarang cucu tak tahu yang ni. Kita boleh tunjuk kehebatan kita kat cucu. Nenek tahu jenis-jenis pembahagian surah. Walaupun nenek tak hafal surah sikit kan. Boleh ni maklumat Okey. Kita tengok surah Al-Humazah Kita baca dulu Dah baca belum tadi Belum Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Okey, jadi 9 ayat. Kita akan bincang satu persatu lah. Baik, hari kita tengok yang pertama. Ayat ni, surah ni dimulai dengan Wailun. Wailun. Apa mana Wailun? Okey, pendapat pertama, lembah Wadin fi Jahannam. Wailun ni salah satu nama bagi satu lembah dalam neraka Jahannam. Itu antara pendapat. Ambil pertama apa dia? Wadin, lembah di neraka Jahannam. Satu lembah. Nama lembah tu adalah Wail. Contoh kita kadang-kadang sebut neraka Wail ialah ada asas lah. Neraka Wail maknanya tunjuk lembah tu lah. Okey. Jadi menunjukkan orang yang buat perangai ini, dia akan duduk tempat dia di lembah itu. Pengakhiran hidup dia adalah berada di lembah Wail. Itu satu pendapat lah.
Dan ada 3 surah yang mula dengan Wail ni. Pertama, kita baca surah ni. Yang kedua, Mutaffifin. Surah nombor berapa? Ada 3 surah. 3 surah lah kan. Lagi 2 surah apa? Ada 3 surah yang mula dengan ni. Mula dengan Wailun ni. Jadi surah 83 ayat 1 kan. Lagi? Kemudian surah Al-Humazah ni surah berapa ni? 104. Yang kita baca sekarang ni. Ada lagi tak? Ada lagi ya? Ke 2 je? 2 je eh? Tujuh puluh enam eh? 76. Okey. Lagi ke selain ni eh? Saya rasa 2 je eh? 2 je kot. 2 surah yang mula dengan betul. Oh, yang lain ayat di tengah-tengah eh? 2 je lah. 2 surah ya. Satu lagi tentang Wailul lil Mutaffifin. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok makna dia, makna al-wail tu eh. Jadi kita terjemah pertama, wailun ni makna dia celakalah. 2 surah je eh. Dia kata apa? Celakalah. Celakalah. Kalimah ni dia asal dia ada dalam bahasa Arab, dia kalimah dia macam ni. Wayun. Asal dia dari sinilah. Merah. Celakalah. Nampak eh? Wai ni maknanya dia ada banyak makna. Satu makna dia sesuatu yang dah terlambat, ni dah menyesal. Lalu menjadikan orang tu binasa. Itu kalau kita tengok celakalah ni kita boleh kata apa? Lepas tu kita boleh kata rugi pun boleh juga. Apa dia? Rugilah pun boleh. Ya, jadi dia rujuk pada ni Allah yang kata. Maknanya apa? Ni apa? Dia kena sumpah dengan Allah lah. Ni celaan Allah. Celaka. Jadi ni sumpahan Allah kepada siapa? Celaan Allah kepada golongan ni. Bukan kita yang cakap ni. Dan ni adalah satu bentuk ni, bila sebut wailun ni, dia ni isim ni, kata nama. Tapi kata nama ni dalam bentuk macam perbuatan. Sebab tu ada lah tu. Buatlah kan, minumlah kan dia suruh buat tu. Jadi ni maksudnya celakalah tu kita kata. Jadi kata nama yang bawa unsur macam Allah sedang mencela golongan ni, dan celaan ni berterusan sampai kiamat. Selagi siapa yang buat perangai ni, dia akan dapat orang kata apa? Celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita elakkan daripada buat perkara ni. Apa dia yang dapat celaan sentiasa oleh Allah ni?
Ini kita kena tengok. Sebab tu kena tahu ni. Sebab apa? Ni benda yang paling senang kena cela. Dan paling senang nak buat. Kan? Benda yang paling seronok dan mudah nak buat. Dan ini benda yang sentiasa kena cela tapi tak perasan. Bahaya kan? Jadi tu ayat ni kita nak faham. Jadi ni isim fi'il kita panggil. Ni nama dia isim. Tak apalah itu nanti pening pula. Isim fi'il. Macam kita kata lepas baca Fatihah. Waladhdallin. Apa dia? Amin. Amin tu apa? Amin tu isim. Tapi amin tu maknanya apa? Perkenankanlah. Macam doa kan? Kata nama tu. Perkenankanlah ya Allah. Itu ada kata nama yang begitu. Okey. Dia boleh banyak makna ni juga. Jadi bila wai asal dia begini, dia ada makna satu unsur dia kerana wailun juga kadang dia kerana terlalu takjub. Takjub. Takjub satu. Takjub. Terkejut. Ni kadang-kadang dia kena apa? Terkejut ke hairan. Takjub. Itu satu. Okey. Takjub yang melampau lah ni kata saya tengok dalam kamus ni kan. Dan makna yang lain maksudnya adalah azab, celaan. Tak payah. Yap. Okey. Contoh yang takjub ni kita tengok dalam surah. Cuba tengok surah Al-Qasas ayat 82. Surah 28 ayat 82. Surat berapa dia? Ya. Kita jumpa waika. Wai itu perkataan ni lah sebenarnya. Tapi dah masuk dia takjub lah. Dia baru rasa nasib baik, dia terkejut. Tengok keadaan Qarun kena apa? Seksa tenggelam dalam tanah tu kan. Tadi dia ingat nak jadi macam Qarun. Dia tengok Qarun kena azab macam tu. Ish, nasib baik. Kan? Terkejut. Itu maksud dia. Terkejut berlaku sesuatu bermata, jadi dia rasa beruntung, nasib baik je. Tak kena. Itu dalam surah tu. Cuba. Ayat 82. Surah. Ayat dia panjang kan. Jadi ketika kisah ni cerita Allah benamkan Qarun. Sebelum ni kalau tengok baca ayat atas lah, saya nak ringkaskan lah. Ayat atas mereka bila nampak Qarun keluar dengan harta dia rasa macam bestnya kalau jadi macam Qarun. Untung Qarun ni. Sampailah satu masa tiba-tiba Qarun dibinasakan. Jadi mereka pun tengok ayat yang 82 tu, apa kata mereka? Saya baca terus, boleh perhatikan. Saya nak pergi kepada surah Al-Qasas. Surat 395.
Wa asbahal ladzina tamannau. Kan? Lalu berubahlah. Terjadilah orang-orang yang dulu mereka tamannau apa? Mereka berangan-angan makanahu untuk berada di tempat korun tu. Untuk jadi macam korun tu. Bil amsi pada sebelah petangnya. Pagi tadi nak jadi macam korun. Tengok belah petang korun dah binasa. Contoh. Jadi yaqulu mereka kata apa? Waika. Tu. Waika tu apa? Aduhai kan? Aduhai. Ka'annallaha yabsutu, barulah dia yakin. Bahawasanya sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-Nya, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkannya. Laula anna mannallah, laula amannallah, kalaulah tidak kerana anugerah Allah ni ke atas kami, la khasafa bina, pasti kami juga dah tenggelam sama dengan korun dah. Cik baiklah. Dia cuma baru dalam hati je, tak ikut jejak korun betul-betul. Kalau tidak dia sekali dah hapus. Ni kata siapa? Orang-orang yang Allah bagi peluang untuk dia lihat akibat daripada orang yang ingkar ni. Jadi wai ka'annahu la yuflihul kafirin. Aduhai. Sesungguhnya apa dia? Orang-orang kafir ni tidak akan beroleh kejayaan. Jadi wai tu maksudnya tengok dia kata apa tu terjemah dia? Kan? Benar, aduhai. Itu semua. Jadi itu contoh wail tu lah. Cuba tengok dalam surah lain. Ini kekaguman. Takjub lagi satu. Ni terkejut. Satu lagi surah. Cuba tengok surah Hud. Ayat 72. Surah Hud ayat 72. 11. 72. Boleh follow Ni kita bincang perkataan apa? Wailun. Macam mana wail tu 72. Isteri Nabi Ibrahim. Ya. Ke surat 230. Ya. Qalat kan dia kata apa? Ya waila. Waila tu apa? Aduhai. Betul dia kata apa? Celaka ke? Tak sesuai celaka tu. Kan? Aduhai, macam mana aku boleh ada anak ni? Pelik kan? Hairan. Itu maksud dia. Wailata, bukan celaka. Tapi apa? Macam mana tak logik? Sungguh aneh. Hairan. Macam mana aku boleh ada anak sedangkan aku dimandul? Betul tak? Jadi kata kalimah dia wail tu. Okay, jadi bukan semua wail ni bentuk dia cela. Dia satu benda yang menghairankan, yang ajaib juga. Itu tengok keadaan, tengok konteks ayat. Wa hadza ba'li syaikhan, dan suamiku ni dia ni apa? Dah tua. Tua lah ni, lebih 90 tahun dah umur ni kan. Orang panggil tua apa Tua bangka. Tua bangka, tua ganyut Yalah macam tu. Tapi itulah Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Ini contoh wail yang saya nak beritahu. Makna lain. Okey. Jadi ini satu makna. Dan makna yang digunakan dalam ayat ni apa dia? Yang ni barulah maksud dia adalah yang ni baru makna dia. Ni makna dia apa? Binasa. Yang ni satu lagi makna dia binasa ataupun celaka ataupun apa lagi? Rugi. Ni semua yang berkaitan. Rugi ni banyak. Contoh macam ayat kita ni. Ni tak boleh lah yang tak boleh guna yang ni. Dia guna yang ni. Jadi wai li rajulin. Maksudnya jadi bila sebut macam ni wai dia tu wailun. Ni pendapat lah kata orang ulama, asal dia wail tu lah. Sebab bahasa Arab dia ada wail ni makna dia.
Kalau buka rujuk dalam kamus memang ada makna dia macam tu. Wail ni takjub, hairan. Dia gabungan daripada apa? Kebinasaan bagi orang itu. Jadi wailun tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Ini tafsir Adwaul Bayan, boleh baca lah kalau boleh baca. Banyaklah dia punya ni. Jadi menunjukkan apa dia? Binasa ni azab yang dahsyat. Contoh kalau kita tengok dalam surah Al-Mursalat tu, cuba saya buka surah Al-Mursalat. Ni antara surah yang paling banyak perkataan wailun. Wailun. Untuk Al-Mursalat. Surah 77. Mula daripada ayat Al-Mursalat. Start ayat 15. Start daripada ayat berapa? 15. 15. Ya, tak silap ada berapa ulangan tu? 10 rasanya. 10 kali rasa. Bilang. Bilang. 3, 4, 5. Cuba bilang ada berapa? Ada berapa celaka? Kira. 10 betul? 10. 10 kan? Itu paling banyak tu. Okey. Jadi siapakah orang yang Allah sentiasa sumpah dia celaka dan dia tak akan selamat? Siapa? Mukazzibin. Wailul yauma idzil lil mukazzibin. Celakalah pada hari ini, iaitu hari kiamat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah cerita. Jadi surah paling banyak perkataan wail, surah apa? Al-Mursalat. Ambil note ni info. Ada berapa ni? Surah Al-Mursalat ni ada 10 ayat kan? 10 ayat tentang wailun ni. Ni paling banyak dalam Quran. Dalam surah ni ada 10 ayat Allah kata wail, celakalah. Ayat yang paling banyak perkataan wailun dalam Quran. Ayat yang paling banyak perkataan wail ni, ayat tu paling banyak, lebih daripada satu. Satu ayat tapi banyak. Bukan surah. Surah apa? Ni bukan surah, ni surah paling banyak kan? Ada 10. Surah ni je ada 10 wail. Ni pula ayat, satu ayat tu tapi ada banyak wail tu. Ayat berapa? Cuba buka surah 2 ayat 79. 2:79. Tiga. Ayat tu saja ada 3 perkataan celaka. Betul? Muka surat 12. Ada berapa? Cuba kira. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Okey, kemudian fawailun lahu mimma katabat aidihim. 2 dah. Yang ketiga wawailul lahum. Ya, ini celaan besar yang Allah beri. Sebab kepada siapa ni? Orang yang dulu ada Nabi, Bani Israel, orang Yahudi yang suka menipu. Tengok, dia buat ubah apa yang Allah telah tetapkan. Sebab tu Allah kata celaka 3 kali. Ini orang kaum yang telah pun dicela oleh Allah sampai kiamat.
Satu ayat je 3. Okey. Kenapa? Pertama, mereka karang tulisan dengan tangan mereka. Tulisan yang mereka karang tu tulisan bohong. Tulisan palsu. Lepas tu mereka karang, mereka letak apa? Ini adalah Allah yang kata, ini Allah yang suruh. Nampak? Satu. Mereka buat kebohongan, mereka kata ini Allah yang suruh. Mereka kata ini agama. Pertama. Kedua, jadi mereka buat tu sungguh-sungguh. Mimma katabat aydihim, dengan tangan dia sendiri. Mereka sungguh-sungguh buat. Okey. Dan yang ketiga, mereka dapat habuan daripada apa yang mereka buat. Okey. Mereka dapat habuan daripada apa yang mereka buat. Pertama, dia tipu, bohong. Dan dia kata ini agama yang suruh. Satu. Yang kedua, dengan tangan dia buat lagi apa lagi? Sungguh-sungguh buat. Cari macam mana jalan. Yang ketiga, dapat wang daripada usaha tu, dapat jadi kekayaan mereka. Inilah golongan yang celaka juga. Okey. Ni sebenarnya cerita pasal apa? Orang yang menipu juga. Bahaya hari ni. Ini sebenarnya termasuk ni bukan cerita pasal ni je. Siapa-siapa saja yang buat sesuatu, dengan menipu tu kan, dia buat sesuatu, akhirnya apa? Dia dapat kaya sebab tu kan. Dia tak akan selamat. Dia orang yang akan apa? Sedang dikutuk oleh Allah dan malaikat, sentiasa kena kutuk. Dia pun tak sedar. Baik. Sekarang kita balik pada surah kita. Jadi wailun, dia Allah kata apa ni? Kita terjemah apa? Celakalah. Terjemah balik. Celakalah ataupun rugilah. Ataupun binasalah. Okey, boleh? Apa mana yang paling best? Celakalah. Kita buang yang ni. Yang best-best je. Celakalah. Ini paling rasa kan. Jadi celakalah likulli, bagi setiap. Bagi setiap. Jadi ada kecuali tak? Allah punya celaan ni ada kecuali tak kat satu golongan? Tak ada. Setiap. Siapa saja yang buat perangai ni. Bukan tak ada status apa-apa. Oh, dia ni keturunan Nabi. Walaupun dia buat, dia selamat. Tak. Siapa pun dia ni ada status besar. Kalau dia buat je perangai ni, tak kira dia siapa, dia tetap termasuk golongan yang sama, celaka. Jadi celakalah bagi setiap humazah. Okey. Apa makna humazah ni? Dalam tafsir ni dia kata ni humazah ni kita kata pengumpat kan? Pengumpat. Umpat ni istilah dia macam ni. Akilu hum annas. Iaitu orang yang memakan daging-daging manusia. Pengumpat ni orang yang memakan daging-daging manusia. Ulama dia tak sebut ni. Dia sebut mughtab, orang yang mengumpat, tapi dia sebut istilah yang panjang. Tafsirnya dia kata akilu luhumin nas. Supaya rasa buruk benda tu. Iaitu orang yang kita panggil orang Batak lah. Kan? Dulu kita kata kalau orang asli orang apa? Yang makan daging orang? Kanibal makan daging orang. Rupanya ramai tak? Rupanya dekat bandar kat kita ni pun makan daging orang juga. Bila dia punya rupanya sama je macam orang yang kita kata kanibal. Bila dia ngumpat. Faham tu ulama sebut. Iaitu pemakan daging manusia. Celakalah bagi setiap pemakan daging manusia. Faham Cuba surah 49. 49 ayat yang ke 12. Al-Hujurat ayat 12.
Hmm. Makan daging manusia. Ni saya padam ah. Okey, baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu katsiran minaz-zan. Apa dia? Banyak daripada perkara yang tak pasti, sangka-sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Pertamalah, ni nombor satu. Allah suruh jauh dulu. Macam juga zina. Allah suruh jangan berzina ke, jangan dekati dulu. Sama lah juga dengan macam ni juga. Jangan hampir benda yang boleh menjadikan tu. Okey. Jadi pertama, apa yang akan menimbulkan perbuatan ni, rentetan ni sebenarnya. Kesan dia, reflect daripada perkara ni, natijah dia jadi macam ni. Natijah dia jadi macam ni. Sambungan. Implikasi. Implikasi daripada sangkaan tu akhirnya membawa kepada apa? Perkara seterusnya, wala tajassasu. Apa tu? Janganlah kamu mengintip rahsia orang. Dia boleh baca dua tu. Satu baca tajassasu. Satu yang jim tu buang titik. Bila jim buang titik bunyi dia apa? Sama, dia dua. Nabi kata dalam hadis, la tahassasu, la tajassasu. Tahassus maknanya tajassus, tengok dengan mata kan. Tengok orang tu ke apa. Tahassus, apa dia kata tadi? Ini rahsia, dia pergi tanya orang. Orang pun beritahu dia. Dia intip dengan, kamu tak perlu tahu, saya baru nak tahu. Itu tahassus pun. Kan? Faham dua benda tu kalau boleh jangan. Bukan kalau boleh. Ni larangan lah, jangan buat. Tajassus dengan tahassus. Dua. Satu cara ni. Satu cara. Okey. Kemudian implikasi daripada tajassus dengan tahassus tu pula akhirnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Itulah kesan dia daripada situ. Pertama apa? Sangka tak baik kan? Tak puas hati ni. Betul ni sangkaan saya ni. Dia pun beri kan betul. Akhirnya dia pun itulah kesan dia semua macam tu lah. Dia mesti ada implikasi tu. Okey, ni senang tak nak buat? Sekarang ni perkara ni senang buat tak? Jadi berleluasa tak? Kan? Tapi takut kena apa? Allah kata wailun likul
Jadi ni namanya humazah. Kompak dah Okey. Jadi Allah kata, tengok ibarat dia. Bila dah cukup complete set ni, complete set Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Apa tu? Adakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, pastilah kamu membencinya. Ini menandakan ni dosa apa? Dosa besar. Bila Allah buat satu dosa dan ibarat dia ada satu kiasan yang buruk macam ni, maknanya dosa besar. Jadi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, tahanlah diri daripada nak buat ni. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya humazah. Ini namanya humazah. Dalam ayat lain kalau surah 68. Kenapa kita ambil pendapat humazah yang ni? Humazah ni maksudnya mengumpat. Apa dia? Cakap sesuatu tanpa pengetahuan orang lah. Yang dia tak suka. Surah 68 ayat 11. Termasuklah humazah ni jadi satu lagi perbuatan dibuat. Nama dia apa? Surah 68. Ni pun jaga-jaga juga. Sebab dia memang orang kata package. Bila orang tu suka umpat, suka apa, dia package dengan sikap ni lagi satu. Apa dia? Surah 68. Al-Qalam. Ayat yang ke-11. Ni. Ayat dia daripada 10 tu. Allah kata apa? Wala tuti' kulla hallafim mahin. Siapa ni? Jangan engkau ikut perangai orang yang suka sumpah-sumpah mudah-mudah aja. Dan dia ni apa dia sebenarnya? Orang yang hina. Mudah aja. Sumpah dan sebagainya. Yang kedua, yang kerja dia apa? Hamazin, apa dia? Mengumpat tadi. Masya'in, dan dia berjalan, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Binamim, dengan namimah. Tahu namimah? Mengadu package. Dia rajin tu. Buat ziarah. Tapi untuk namimah. Sebenarnya ni perangai siapa ni? Ni dah isteri Abu Lahab tu. Kan? Jadi wanita-wanita contohilah isteri-isteri Nabi. Jangan contohi isteri musuh-musuh Nabi. Kan? Yang macam ni perangai. Jadi ini satu, orang kata apa? Benda yang kita kena hati-hati untuk dan elakkan. Ni satu amaran daripada Allah sebab benda ni akan merosakkan apa? Banyak perkara dalam kehidupan kita lah, masyarakat. Inilah maksud pengumpat 2 ayat ni. Lumazah apa? Kita sambung nanti To be continue. Dapat dah? Ni next episode. Dia ada satu lagi. Dia 3 package ni. Jadi dia nak satu kalimah, nama dia hamzun kan. Hamzun ni pengumpat okey. Kemudian zamzun. Dan kemudian satu lagi nama dia ghamzun. Jadi dia ni suka buat menyakitkan orang. Yang ni cara dia dengan lisan, umpat jatuhkan orang dengan lisan. Ini dengan tangan. Ini dengan mata. Perangai apa ni kata? Perangai suka mencela ataupun menjatuhkan orang lain lah memburukkan orang lain lah. Orang lain. Mengumpat lisan ni. Kedua dengan tangan ni, perbuatan macam-macam dia buat. Mata? Faham tak? Tak, dia ada orang lalu, dia dengan kawan dia, kan? Tengok orang ni atas bawah kan, orang tu pun dah rasa memang tak kena dah. Mata je dia dah hancur dah orang tu dah. Hati orang tu pun dah tak sedap lah. Ada tak macam tu?
Ada macam tu. Jangan perangai macam tu lah. Inilah perangai yang tercela. Dua ni awak tak sebut yang ni. Tapi yang ni memang ada dalam dua tu. Dua ni bila buat, mesti package ni pun mesti ada. Kekuatan mata ni akan digunakan dengan geng-geng dia. Dia tengok. Faham Jadi kita, siapa pun lah, jangan merendahkan orang tu dengan mata kita. Tak. Dengan kasih sayang, dengan rahmat, kita usaha senyum dengan orang tu. Macam mana pun dia. Itulah kita lah. Kadang macam-macam ni. Macam itulah. Orang ni datang je tengok. Dia tak reti nak dress up. Baru aja kan. Itu pun dah boleh dah tengok. Lain macam. Contohlah kan. Jadi kadang-kadang kita elakkanlah buat benda tu. Sebab ni termasuk benda yang Allah cela. InsyaAllah nanti kita sambung. Penting ni kan perbincangan ni. Sebab ni akhlak. Ayat ni cerita tentang akhlak yang bahaya, yang boleh merosakkan kita dan membinasakan kita. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.